اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. InsyaAllah malam ni kita sambung tadabbur surah Al-Baqarah ayat 183. Sebelum tu kita tengok pengajaran daripada ayat 180 sampai 182. Ayat 180, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Telah diwajibkan ke atas kamu apabila telah datang kematian kepada salah seorang kamu, sekiranya ia meninggalkan harta yang banyak, diwajibkan ke atasnya wasiat. Untuk siapa? Untuk kedua ibu bapa dan juga keluarga yang terdekat dengan cara yang betul, cara yang makruf. Itu adalah benar ataupun wajib ke atas orang yang bertakwa. Pengajaran pertama, disyaratkan berwasiat kepada kedua ibu bapa dan keluarga yang terdekat bagi sesiapa yang sedang menghadapi saat kematian dan meninggalkan harta yang banyak. Yang kedua, ulama berbeza pendapat tentang hukum wajib berwasiat kepada kepada kedua ibu bapa. Adakah ini telah dibatalkan hukumnya atau hukumnya masih kekal? Kebanyakan ulama berpendapat hukum ayat ini telah
dinasahkan. Hukum ayat ini telah dinasahkan. Dalam braket dibatalkan oleh ayat mawaris. Ayat mawaris dalam surah An-Nisa ayat yang ke-11. Yang ketiga, yang keempat, tiga kan? Tak, tadi poin yang kedua. Tapi poin kedua tu ada dua pendapat. Ana baru bagi tahu satu kan. Jadi ini poin yang tulis poin yang ketiga. Poin yang ketiga, ada juga pendapat ulama mengatakan hukum dalam ayat ini kekal. Tetapi ia dikhususkan wasiat kepada kedua ibu bapa yang tidak layak mewarisi harta si anak. Contoh, kerana kedua-duanya adalah bukan Islam. Yang keempat, kebanyakan ulama berpendapat hukum berwasiat bagi mereka yang sakit dan menghadapi kematian adalah sunat. Adalah sunat. Kecuali ia menjadi wajib apabila yang berwasiat ada berhutang, ada hutang atau memberi hutang kepada seseorang atau ada menyimpan hak-hak orang lain. Yang kelima, tidak boleh berwasiat kepada pewaris. Tidak boleh berwasiat kepada pewaris dan tidak boleh lebih daripada 1/3. Tidak boleh lebih daripada 1/3 hartanya. Dan yang terbaik ialah 1/4. Supaya
tidak menzalimi pewaris, supaya tidak menzalimi pewaris. Yang ke berapa? Yang ke-6. Wasiat ini tidak disunatkan kepada sesiapa yang meninggalkan harta yang sedikit. Yang ke-7, keutamaan meninggalkan harta yang cukup kepada pewaris. Yang ke-8, hanya orang yang bertakwa sahaja, hanya orang yang bertakwa sahaja yang akan melaksanakan perintah Allah. Okey, habis ayat 181. Faman baddalahu ba'dama sami'ahu fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddiluna. Innallaha sami'un 'alim. Maka barang siapa yang menukarkan wasiat itu setelah dia mendengar dan mengetahui, maka sesungguhnya dosanya adalah ke atas mereka yang menukarnya ataupun mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Pengajarannya, pertama, sesiapa yang melakukan kebaikan kemudian menukarkannya kepada yang tidak baik, dialah yang akan menanggung dosanya. Dialah yang akan menanggung dosanya. Yang kedua, Allah Maha mendengar apa yang diucapkan oleh pemberi wasiat dan Maha mengetahui apa niat penerima wasiat, apa niat di dalam hati penerima wasiat. Okey, habis ayat 182. Faman khafa min musin janafa aw isman wa aslaha bainahum fala isma alaih innallaha ghafurur rahim. Sesiapa yang takut daripada pemberi wasiat, daripada ia mengubah sama ada dalam keadaan sengaja ataupun isman, ataupun dalam keadaan tidak sengaja ataupun dalam keadaan sengaja, lalu ia membetulkan apa yang salah, maka tidak ada dosa ke atasnya. Pengajarannya, sesiapa yang melihat sesuatu kesalahan
ataupun kemungkaran dari pemberi wasiat, maka hendaklah dia menegur dan membaikinya. Sama ada sebelum kematian pemberi wasiat atau selepas kematiannya. Yang kedua, tak, ini ayat 182. Yang kedua, diharuskan menukar wasiat yang salah kepada yang betul dan kepada yang lebih baik. Ini mungkin timbul persoalan kan. Kadang-kadang orang yang bagi wasiat tu dia kata, saya wasiatkan harta saya ni untuk buat mak tahfiz. Dah ada tanah kan? Tiba-tiba tak diluluskan. Jadi boleh tak dia ubah wasiat tu? Sebab di situ tak dia diluluskan. Ada satu tempat bukan nak buat mak tahfiz tapi nak buat masjid. Dia boleh tak tukar daripada mak tahfiz ke masjid? Boleh. Sebab logiknya orang yang memberi wasiat tu dia nak apa yang baik sahaja. Apatah lagi kalau benda itu lebih baik. Okey, yang ketiga. Yang keempat. Yang ketiga. Sesiapa yang menukar wasiat yang salah kepada yang betul ataupun kepada yang lebih baik, maka tidak ada dosa ke atasnya. Ini saya tak payah tulis. Kalau orang tanya apa dalil boleh menukar wasiat daripada yang baik kepada lebih baik. Hadis satu hadis, ada seorang sahabat di bernazar. Dia kata sekiranya Allah membuka ketua Mekah, dia bernazar untuk solat di Baitul Maqdis. Tapi dia duduk kat Mekah. Maka Nabi kata apa? Kata Nabi SAW, salli hahuna, solat di sini, iaitu di Masjidil Haram. Tapi sahabat kata, aku bernazar di Baitul Maqdis. Nabi kata solat di sini. Maknanya, kenapa Nabi suruh solat di Masjidil Haram? Sebab Masjidil Haram lebih baik daripada Masjidil Aqsa. Okey, habis Kita sambung ayat seterusnya. Okey. Ayat malam ni cerita tentang satu lagi hukum syariah yang lain. Walaupun kita belajar tadabbur Al-Quran, tapi 3 malam turut-turut kita belajar hukum fiqh ataupun hukum syariat yang berbeza. Sebelum ni 2 malam yang lepas, hukum tentang qisas ataupun hukum tentang hudud. Dan semalam kita belajar hukum tentang wasiat. Semua tu kutiba. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisas. Yang semalam pula kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyah. Malam ni pula satu lagi hukum yang wajib, iaitu
kutiba alaikumusiyam. Ayat berkaitan dengan puasa. Okey, puasa ni bila diwajibkan? Ada riwayat mengatakan Nabi dah berpuasa masa kat Mekah lagi. Antara puasa yang Nabi puasa ialah puasa Ashura. Orang Mekah pun, orang Jahiliah pun puasa. Berdasarkan apa? Berdasarkan syariat Nabi Ibrahim AS. Kemudian bila Nabi pergi ke Madinah, Nabi tengok orang Yahudi di Madinah pun berpuasa juga, iaitu puasa Ashura. Lalu Nabi bertanya orang Yahudi, kenapa kamu puasa hari Ashura? Maka kata orang Yahudi, kami berpuasa sebagai peringatan ataupun mengingati hari Nabi Musa AS diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada Firaun dan tenteranya. Jadi sebagai satu peringatan kami puasa hari itu, iaitu hari Ashura. Jadi puasa ni sebenarnya sebelum diwajibkan puasa bulan Ramadan, Nabi dan orang Mekah, orang Jahilah memang dah berpuasa. Bahkan Yahudi dan Nasara pun telah berpuasa. Okey, bila diwajibkan puasa Ramadan? Iaitu bulan Syakban. Diwajibkan puasa Ramadan ialah Syakban tahun 2 Hijrah. Dan bulan Ramadan tahun 2 Hijrah berlaku peperangan. Yang pertama adalah Islam. Peperangan apa? Peperangan apa yang pertama? Peperangan Badar. Sebab itulah peperangan Badar itu berlaku bulan Ramadan. Sebab ketika itu puasa Ramadan telah diwajibkan, iaitu sebulan sebelum berlaku peperangan Badar. Okey, kita tengok ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang amanu, mereka beriman. Macam biasalah, berapa kali kita jumpa ayat ya ayyuhallazina amanu, kata Abdullah bin Mas'ud, bila Allah sebut wahai orang beriman, wajib sesiapa yang mengaku beriman, wajib mereka beri perhatian dan fokus tentang apa yang Allah nak sebut selepas itu. Kenapa? Sebab bila Allah sebut ataupun Allah seru wahai orang beriman, mesti ada salah satu. Sama ada kebaikan yang Allah nak suruh orang yang beriman lakukan, ataupun keburukan, kemungkaran yang Allah nak larang orang beriman supaya menjauhinya. Jadi apa yang Allah nak perintah berkaitan dengan keimanan seseorang. Maka sebab itu kata Abdullah bin Mas'ud, berilah perhatian kalau kamu orang beriman. Okey, apa dia ni perintah? Kutiba, telah diwajibkan alaikum, ke atas kamu, asyam, puasa. Sebenarnya asyam ni bukan makna puasa. Asyam dari segi bahasa, apa dia? Siapa tahu? Asyam makna dia al-imsak, menahan. Tahan apa? Tak, dari segi bahasa siam tahan. Apa-apa saja tahan dipanggil imsak ataupun siam. Sebab itulah Allah sebut, contoh perkataan siam ataupun saum, dia bukan menunjukkan hanya tahan daripada lapar, daripada makan sahaja, tapi ada juga menunjukkan tahan daripada bercakap. Cuba buka surah Maryam ayat 26. Surah Maryam ayat 26. Kata Maryam dalam surah ni, inni nazartu lirrahmani sauman. Falan ukalliman nas. Falan apa dia?
Di hujung ayat 26 tu. Falan ukallima al-yawm insiya. Okey. Bila Maryam ditiupkan roh ke dalam perutnya ataupun kandungannya dan dia tanpa suami kan, maka dia kata apa? Inni nazartu. Bila orang tanya dia jawab apa? Inni nazartu. Sesungguhnya aku telah bernazar. Aku telah bernazar lirrahman, kerana Allah yang Maha Penyayang. Apa nazar dia? Sauman. Kan kita biasa kalau nak puasa ni apa? Nawaitu sauma Wadin kan. Jadi sesungguhnya aku bernazar kerana Allah yang Maha Penyayang, sauman. Apa maksud sauman di sini? Tahan apa? Tengok. Jadi sauman tak mestinya tahan daripada makan dan minum. Buktinya dalam ayat ni dia kata aku bernazar menahan. Tahan apa? Ayat selepas itu menghuraikan. Falan ukallimal yaum. Maka aku tidak akan bercakap hari ini, mulai hari ini, insiya. Insin manusia. Jadi apa yang dia tahan? Bercakap. Okey. Kita pernah sebut sebelum ni hukum bernazar. Apa hukum bernazar? Makruh kan? Tapi sekarang Maryam bernazar. Satu perintah daripada Allah. Yang kedua, dia Maryam bernazar ni dia lebih kepada berjanji. Dia bukan bernazar macam kita. Kita bernazar tu bersyarat kan. Bila orang kita bernazar, bila tengah sakit, ada masalah, kalau Allah sembuhkan, baru kita puasa. Maryam tak ada syarat. Dia jadi nazar Maryam ni lebih kepada berjanji. Aku berjanji dengan Allah, tak nak bercakap. Jadi bila orang tanya, kenapa kamu mengandung? Tak boleh cakap. Okey? Jadi siam ni makna asal dia ialah tahan. Tahan daripada apa? Kalau dalam konteks bulan Ramadan ni tahan daripada makan dan minum. Bila bermula tahan tu? Daripada terbit matahari, itu tak puasa tu. Daripada terbit fajar. Kan? Daripada terbit fajar. Tapi orang kita bila mula mereka tahan? Biasalah orang kita, bukan semua. Bila dia puasa, dia tahan ataupun imsak 5 minit ataupun 10 minit sebelum subuh. Tapi sebenarnya yang betulnya ialah tahan daripada makan dan minum bila masuk waktu subuh. Bukan bila 10 minit sebelum subuh. Itu yang betul. Cuma orang kita ni berhati-hatilah. Jadi 10 minit dia berhenti dah. Lepas tu dia tidur, subuh pukul 8. Okey, diwajibkan ke atas kamu puasa. Di sini Allah sebut tak siapa yang mewajibkan puasa? Tak sebutlah. Sama dengan ayat sebelum ni, diwajibkan ke atas kamu qisas. Diwajibkan ke atas kamu wasiat. Jadi Allah tak bagi tahu siapa yang mewajibkan. Kenapa Allah tak bagi tahu? Sebab semua orang tahu. Tak ada siapa yang boleh mewajibkan sesuatu hukum kecuali Allah. Jadi tak perlu diberitahu. Bila tu tak perlu diberitahu. Bila benda tu semua orang boleh tahu dan boleh faham. Okey, diwajibkan ke atas kamu puasa. Bila sebut puasa berat tak? Berat ke ringan? Biasa? Tak, bagi kita sendiri berat ke ringan? Susah nak jawab. Okey, saya tukar soalan. Yang mana kita lebih suka dengar? Penyimpan Maha Besar Raja mengisytiharkan besok puasa dengan dia mengisytiharkan besok raya. Yang mana kita lebih suka dengar?
Itu bukti apa tu? Puasa tu adalah berat lah tu. Jadi kalau penyimpan mohon besar raja-raja mengisytiharkan besok puasa kalau boleh, betul kan ni? Kita tersilap kan? Tapi kalau diisytiharkan besok raya, melompat. Jadi sebenarnya puasa ni memang berat. Sebab itulah Allah bagi kita apa? Kama. Sebagaimana telah diwajibkan alal lazi ke atas orang-orang min qablikum dari sebelum kamu. Siapa ni orang sebelum kamu? Yahudi dan Nasara. Apa faedah Allah sebut ni? Sebenarnya Allah nak begitu puasa tu wajib ke atas kamu kan? Jadi tak ada sebab Allah perlu sebut juga diwajibkan kepada orang dahulu. Jadi bila Allah beritahu puasa ni telah diwajibkan juga kepada orang dahulu, mesti ada faedah. Apa faedah? Apa hikmahnya? Orang dahulu pun boleh buat, kita lagi boleh buat. Makna apa tu? Apa tujuan? Untuk merasa tak kurang. Sebagai motivasi dan supaya kita rasa tak terbeban. Kenapa? Sebab orang dulu boleh buat dan mereka pun tak ada masalah. Tak ada seorang pun puasa dan mati kebuluran. Jadi kamu umat Nabi Muhammad, umat yang lagi baik daripada orang dahulu. Sepatut kamu lagi tak ada masalah. Jadi ayat ni lebih kepada hiburan ataupun motivasi kepada orang beriman yang merasakan puasa tu adalah satu benda yang berat. Dia kaedah dia apa dia? Kalau benda yang berat, bila dikongsi sama-sama, dia akan menjadi ringan. Sebab itulah, antara puasa bulan Ramadan dengan puasa 6, yang mana kita rasa paling berat? Kenapa puasa 6? Puasa 6 hari. Puasa Ramadan? Kenapa 6 hari lebih berat daripada 30 hari? Yang wajib tu ringan lah. Pasal dah tahu kita buat. Kalau sunat ni ada pilihan. Tak bekas. Yang 30 hari Ramadan tu walaupun bunyi 30 hari tapi semua buat. Jadi bila semua buat tu kita rasa ringan dan tak ada cabaran. Kenapa? Sebab kedai pun tutup. Tapi bila puasa sunat ni berapa orang yang buat? Tengok kawan makan. Lepas tu lalu je tengok kedai makan. Cabarannya besar. Okey? Jadi diwajibkan ke atas kamu puasa sebagaimana diwajibkan kepada orang yang sebelum kamu. Apa tujuan puasa? La'allakum. Nak terjemah apa ni? La'alla. Supaya. Bukan mudah-mudahan. Kalau kita terjemah mudah-mudahan salah. Agar dengan supaya lebih kurang tak mana? Kalau lebih kurang boleh. Kalau mudah-mudahan tak boleh. Kenapa tak boleh? Mudah-mudahan tu macam dia tak yakin dengan itu. Macam was-was. Kan sekarang siapa yang cakap ni? Allah. Jadi kalau Allah kata diwajibkan ke atas kamu puasa, mudah-mudahan kamu bertakwa. Jadi seolah kalau mudah-mudahan Allah mengharapkan kita bertakwa. Allah tak mengharap apa-apa. Kalau semua satu dunia ni buat baik, Allah tak ada faedah satu sen pun. Kalau semua satu dunia ni lawan Tuhan, Allah tak memberi kesan apa-apa. Jadi sebab tu salah kalau kita kata mudah-mudahan. Sebab mudah-mudahan tu macam Allah mengharapkan. Okey, supaya kamu bertakwa. Apa makna takwa? Jadi saya rasa ayat ni selalu kita dengarkan. Masyarakat kita khususnya orang Islam dengar ayat ni dah berpuluh tahun. Masuk bulan Ramadan mesti ada ustaz cakap pasal ayat ni. Kan? Tapi setelah mereka berpuasa berpuluh-puluh tahun, mereka habis bulan Ramadan jadi tak orang yang bertakwa? Tak semua. Tapi nampak tak perubahan kalau tak semua pun?
Untuk diri secara umum, kita nampak tak? Tak nampak kan? Apa makna takwa? Ha? Apa ni puasa Ramadan kan? Puasa Ramadan. Tujuannya ialah supaya berapa hari ni? 30 hari. Tujuannya supaya menjadi orang bertakwa. Yang ni ramai orang puasa walaupun dah berpuluh kali tapi mereka tak faham apa makna takwa ataupun apa ciri-ciri bertakwa. Bila mereka tak faham apa makna takwa, akhirnya mereka puasa 30 kali Ramadan pun mereka tak akan jadi orang bertakwa. Sebab apa? Sebab makna takwa ni tak ditekankan. Yang ditekankan bila masuk bulan Ramadan apa dia? Biasalah ustaz-ustaz ada berceramah kalau bulan Ramadan ataupun dekat-dekat Ramadan. Biasa penekanannya kepada apa? Ha? Apa dah? Minggu apa ni 10 hari pertama rahmat. 10 hari tengah maghfirah, keampunan. 10 hari terakhir itqu minan nar. Bebas daripada neraka kan. Jadi dia tak fokus pada takwa kan. Ataupun banyak yang cakap ialah tentang hukum berpuasa dan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Yang ni jarang sangat orang fokus. Sebab kalau kita faham bertakwa dan dia berpuasa dengan matlamat cukup jelas untuk jadi orang bertakwa, mesti akan berlaku perubahan dalam masyarakat kita setiap kali lepas Ramadan. Setiap kali mesti berlaku perubahan. Kalau orang fokus pada takwa dan mereka faham apa ciri-ciri takwa. Tapi banyak puasanya pada masyarakat kita bila puasa Ramadan, akhirnya pada, hujungnya pada. Yang mereka fokus ialah raya. Raya open house balik kampung kan, betul kan? Sebab itulah puasa 30 hari, buat latihan 30 hari, lepas je Ramadan 1 Syawal buat dosa balik. Yang buka aurat tetap buka aurat, yang tak pergi masjid tetap tak pergi masjid, yang rasuah tetap rasuah, yang bercakap bohong tetap cakap bohong, yang mengumpat tetap mengumpat. Jadi takwa tak dapat. Yang dapat ialah raya. Sedangkan ayat ni Allah bagi tahu secara jelas. Tujuan puasa ialah supaya kamu jadi. Jadi apa makna takwa sebenarnya? Makna takwa dari segi bahasa, asal-asalnya pada daripada al-wiqayah. Al-wiqayah. Daripada waqa, yaqi, wiqayah. Apa makna wiqayah? Menahan. Wiqayah makna dia menahan. Jadi takwa ni daripada perkataan wiqayah. Jadi dari segi bahasa, takwa tu makna dia penahan ataupun pelindung. Penahan, pelindung daripada apa? Pelindung daripada segala maksiat. Maknanya, kalau orang tu bertakwa, dia tak akan buat maksiat. Kenapa? Sebab dia ada penghalang, dia ada pelindung, dia ada perisai. Okey. Jadi takwa ni melindungi manusia daripada azab Allah dengan cara apa? Takwa ialah melindungi manusia daripada azab Allah melalui cara buat apa yang Allah suruh dan tinggal. Boleh. Jadi siapa yang tak bertakwa, dia tak akan buat maksiat. Bila dia buat maksiat, dia tak bertakwa. Sebab tu Allah sebut dalam surah Al-Ma'idah ke, Allah kata apa?
innama yataqabbalullah minal muttaqin. Ini kisah Qabil dan Habil. Bila Qabil yang jahat siapa? Qabil ke Habil? Qabil. Bila Qabil nak bunuh Habil sebab korbannya tak diterima kan? Maka kata Habil, aku tak akan hulurkan tanganku untuk membunuh kamu. Kemudian dia bagi tahu, kenapa kamu nak marah pada aku? Sebab Allah kata apa? Dia kata Habil, innama yataqabbalullah minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amalan daripada orang yang bertakwa. Jadi Allah tak terima korban kamu sebab kamu tak bertakwa. Kalau kamu bunuh aku, tak selesai masalah. Allah tetap tak terima dan kamu bertambah lagi dosa. Boleh? Jadi ramai orang berpuasa, Allah tak terima. Sebab apa? Sebab dia bukan daripada orang yang bertakwa. Apa bukti? Dia tak ada benda yang boleh menghalangnya daripada buat maksiat. Terfikir dia nak buat maksiat, terus. Terfikir dia nak mengumpat, terus mengumpat. Boleh? Macam payung kan? Bila hujan, kita pakai payung, apa kesan dia? Maknanya kita tak basah lah. Macam itulah takwa. Takwa ni macam payung bila waktu hujan. Bila kita pakai payung, kita tak akan basah. Begitu juga, bila kita pakai takwa, kita tak akan buat maksiat. Bila buat maksiat, kita pakai payung yang bocor. Ataupun kita tak pakai payung. Okey. Kenapa? Okey, kita pergi pada ayat seterusnya. Ayyaman jamak kepada yaum. Kalau satu hari, yaum, maliki yaumiddin. Kalau banyak, ayyam, beberapa ataupun hari-hari ma'dudat yang tertentu. Kenapa Allah sebut hari-hari tertentu ataupun beberapa hari? Ini pun sebenarnya Allah nak bagi tasliah ataupun hiburan kepada orang beriman yang terasa puasa itu sangat berat. Bila dia rasa berat, Allah kata apa? Orang dulu dah puasa. Yang kedua, bukan bertahun-tahun, bukan berbulan-bulan, bukan berminggu-minggu, ia hanya beberapa hari. Biasa tak kita cakap pada mak bapak kita, cakap pada kita, kamu kena puasa berapa lama? Berminggu-minggu. Dengan dia kata beberapa hari je. Beza tak? Beza. Jadi ayat ni Allah nak hiburkan orang beriman yang rasa berat dengan puasa tu. Berapa hari? 30 hari. Kenapa 30 hari? Kenapa tak 5 hari? Kenapa tak seminggu je? Ataupun kenapa tak 60 hari? Tapi seminggu boleh uji dah. Sebab tengok pada tujuan. Tujuan puasa untuk apa? Untuk menjadikan manusia bertakwa. Jadi sebenarnya puasa itu adalah satu proses latihan untuk manusia menjadi orang yang bertakwa selepas Ramadan. Bila proses latihan, seminggu tak cukup. Seminggu tak cukup. Betul tak? Dan kalau 60 hari, terbeban. Maka tengah-tengah, iaitu antara seminggu dengan 2 ataupun 3 bulan, iaitu 30 hari. Jadi sebenarnya, latihan perlu, tak boleh terlalu pendek dan tak boleh terlalu lama. Okey, 30 hari ini sebenarnya satu latihan. Apa dia? Apa bentuk latihan sepanjang bulan Ramadan? Ya, macam mana tu? Macam mana Allah nak latih kita supaya lepas Ramadan berhenti daripada benda yang haram? Itu mana takwa. Macam mana tu? Iaitu cara Allah nak
latih kita supaya berhenti daripada benda yang betul-betul haram. Seperti apa? Mengumpat, ambil rasuah, menipu, kan? Itu benda tu betul-betul haram sepanjang masa. Jadi Allah nak kita berhentikan daripada benda yang haram, caranya apa dah? Allah latih kita berhenti daripada benda yang halal selama 30 hari. Apa dia tu? Minum. Minum halal tak? Halal. Tapi supaya kita berhenti buat benda haram, Allah kata latih diri kamu berhenti benda yang halal. Air ni benda yang paling penting dalam hidup, betul tak? Dalam satu hari itu kalau selepas subuh sampai maghrib, biasa berapa kali kita minum air? Banyak kali, dah setiap hari kan? Bukan sekali seminggu. Satu hari itu berkali-kali. Maknanya air itu satu keperluan asas dalam kehidupan kita. Dan kita selalu minum setiap hari. Tapi bila Allah kata berhenti, kita boleh berhenti tak? Berapa jam kita berhenti? Okey. Logiknya apa? Kalau benda yang sangat penting dalam hidup kamu, setiap hari kamu minum berkali-kali, tiba-tiba Allah kata berhenti, kamu boleh berhenti. Maka bila Allah larang mengumpat, jangan mengumpat. Logiknya kamu lebih mudah nak berhenti. Kenapa? Mengumpat bukan satu keperluan. Yang kedua, antara mengumpat dengan minum air, yang mana lebih kerap? Mana lebih kerap? Mengumpat ke minum air? Minum air kan? Jadi kalau yang lebih kerap, kamu boleh berhenti. Lagi pula air itu satu keperluan asas. Dan jadi satu kebiasaan. Allah kata berhenti, berhenti terus. Kadang-kadang gelas kat tangan pun, bila azan, letak terus. Maka logiknya, dengan latihan tu berapa hari? Logiknya, dengan kamu dah terbiasa berhenti daripada benda yang biasa, benda yang perlu, logiknya lepas raya, senang sangat nak berhenti mengumpat. Betul kan? Tapi berlaku tak? Pernah tak? Lepas je Ramadan, satu Syawal kan, kita nak mengumpat. Allah kata berhenti, on the spot kita berhenti. Berhenti tak? Sikit lagi Ustaz, ini kali terakhir lah. Sama juga, Allah kata jangan makan riba kan. Allah kata jangan makan nasi bila azan subuh di bulan Ramadan. Terus kita berhenti. Kadang-kadang tu yang dalam mulut pun dah luah buah ni kan. Padahal boleh je masuk kalau dah dalam mulut. Tapi sebab dia takut batal puasa, dia buang. Okey? Berapa hari dia buat macam tu? Dan waktu nak berbuka, ada setengah minit je. Perut lapar, makanan sedap, dah hidang. Setengah minit, dia makan tak? Ada setengah minit lagi nak azan maghrib. Dia boleh tahan, walaupun setengah minit. Betul? Tapi lepas satu Syawal, Allah kata, jangan makan riba. Bukan setakat dia tak berhenti daripada 1 sen, 1 juta dia sapu. Makna gagal tak latihan ni? Gagal. Kenapa gagal? Sebab matlamat kebanyakan orang puasa untuk raya. Kan? Open house. Bukan untuk bertakwa. Jadi akhirnya, puasa tu hanyalah sebagai apa dia panggil? Adat. Sebagai adat sahaja. Dia tak mengubah apa-apa. Okey. Kemudian Allah kata apa? Ayat 183 ni wajib. Allah sebut tak wajib kepada semua, kepada yang sihat saja? Tak kan? Jadi ayat 183 Allah kata wajib. Jadi orang faham apa dah? Mana yang sakit pun kena puasalah. Yang musafir pun kena puasalah. Yang tua pun kena puasalah. Mana boleh kita rasa berat. Maka ayat seterusnya memberi kelonggaran kepada orang tertentu. Faman kana, maka mana pada? Siapa? Kana adalah minkum, dari kalangan kamu,
maridan, sakit. Atau ala safarin. Ala safarin, atas. Apa maksud? Maknanya tengok Allah guna perkataan ala. Ala tu di atas. Maksud apa? Dia sentiasa di atas perjalanan. Mana dia bukan bermukib. Maka untuk dua golongan ni, satu sakit, yang kedua musafir, Allah kata apa? Fa'iddatun. Dia ayat ni sebenar. Dia panggil apa? Ijaz. Ijaz ni Allah tak sebut detail. Allah tak sebut semua. Maksud ayat macam ni. Siapa yang sakit ataupun dia musafir, lalu dia berbuka. Lalu dia berbuka, Allah tak sebut. Tapi orang Arab dia boleh faham. Buktinya apa? Ayat selepas itu. Fa'iddatun, maka iddatun apa dah? Ganti. Berapa? Min. Dari hari-hari ukhar yang lain. Makna apa ni? Dia sakit ataupun musafir, tiba-tiba Allah kata beberapa hari yang lain. Apa maksud dia? Ganti. Bila dia ganti? Kenapa Allah suruh ganti? Sebab dia berbuka. Tapi dalam ayat ni sebut tak dia berbuka? Tak sebut. Dari mana kita faham? Ganti. Bila ganti tu makna yang ni dia berbuka lah tu. Okey. Boleh? Sakit macam mana ni? Allah sebut tak sakit apa? Sakit jantung ke macam mana ke? Tak. Habis sakit macam mana yang boleh berbuka? Anak kita umur 20 kan? Dia cakap pada kita, ayah, pening kepala lah besok. Saya nak berbuka boleh tak? Pening kepala. Boleh? Boleh pening kepala? Tak, sakit pening kepala. Boleh ke tak boleh? Dia sakit yang memudaratkan. Kalau dia terus berpuasa baru dia berbuka. Mana tahu? Allah kata sakit je. Jangan tambah-tambah pula. Jadi sebenarnya ulama membaca ayat ni dan membaca hadis ni, maka ulama faham bahawa yang dibolehkan berbuka mestilah ada sebab, kan? Sebab apa? Sebab sakit tu memudaratkan dia. Kalau tak memudaratkan, kenapa Allah suruh berbuka, kan? Okey, memudaratkan macam mana ni? Satu, dengan dia puasa lambat sembuh. Okey, boleh berbuka. Ataupun dengan dia berpuasa menyebabkan tak sembuh-sembuh, boleh berbuka. Tapi siapa yang akan menentukan kamu ni kalau puasa mudarat boleh berbuka? Siapa? Bukan ustaz. Ustaz tak boleh pakai dalam bab ni. Allah kata apa? Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah orang yang berilmu sekiranya kamu tak tahu. Ustaz tak tahu, ustaz tak boleh. Saya tengok kamu ni rasa pening kepala, boleh berbuka? Tak boleh. Jangan dengar cakap ustaz bab ni. Okey. Musafir pula macam mana? Musafir yang macam mana ni boleh berbuka? Di atas perjalanan sepanjang siang hari. Adakah semata-mata musafir terus boleh berbuka? Pergi je ke Melaka, berbuka. Pergi Negeri Sembilan, berbuka. Ini samalah sakit ni pun. Dia ulama buat peraturan, iaitu sekiranya dia musafir dan bila dia berpuasa ketika musafir, puasa tu tak mengganggu musafir dia dan tak memudaratkan dia, maka yang terbaik ulama kata puasa, teruskan puasa. Tapi kalau dia musafir dan dia berpuasa menyebabkan dia mudarat, contohnya dengan sebab puasa lembek dia, solat fardu pun jadi tak betul, ketika itu utamanya kena berbuka. Dan ada satu keadaan kalau dia musafir dan kalau dia berpuasa boleh menyebabkan mati, ketika itu wajib berbuka. Okey? Okey, lepas tu Allah kata apa? Wa 'alal lazina, dan
ke atas ada satu contoh lah saya nak bagi. Puasa ni nak latih kita supaya jadi orang bertakwa kan. Tapi kebanyakan orang gagal. Macam saya sebut tadilah. Antara contoh lain ialah apa dia? Ramai orang boleh pergi masjid bulan Ramadan. Subuh pergi, maghrib pergi kan, isya pergi kan. Berapa lama dia boleh pergi tu? 30 hari. Tapi bila 1 Syawal, dia tak pergi subuh. Makna apa? Latihan 30 hari gagal. Dia tak jadi orang bertakwa. Yalah, yang pergi seminggu pun gagal, yang pergi 30 hari pun gagal. Contoh lain apa dia? Bulan Ramadan, dia solat selepas Isya berapa rakaat? 11 ataupun 23 kan? Kadang-kadang, dan dia solat pula di masjid tu. Kadang-kadang parking kereta jauh. Jemaah pun ramai kan? Dan kadang-kadang lepas solat tarawih, dia tunggu lagi masjid. Tunggu apa? More. Berapa hari dia buat tu? Dia berlatih? 30 hari kan? Tiba-tiba lepas Ramadan, 1 Syawal, lepas Isya, solat witir 1 rakaat pun tak buat. Makna apa tu? Latihan 30 hari gagal. Gagal lah. Kamu boleh buat 23 rakaat setiap malam. Tiba-tiba 1 rakaat pun tak boleh buat. Latihan tu 30 hari gagal. Boleh? Okey, kemudian wa 'alal lazina, dan ke atas orang-orang yang yutiqunahu, mereka dia terjemah apa tu? Mereka berat menjalankannya. Yutiqunahu. Dia banyak tafsiran ni. Pertama, ada tafsir mengatakan ayat ni sepatut bunyi macam ni. Allazina, la adalah ke atas orang yang tidak mampu berpuasa. Allah kata apa? Fidyah. Kena bayar fidyah. Fidyah ni apa makna? Denda. Apa dendanya? Ta'amu, beri makan orang. Tengok Allah muliakan orang miskin. Kalau denda apa-apa je, bagi orang miskin. Rahmat Allah kepada orang miskin. Okey? Jadi terjemahan di situ dia kata apa? Ke atas orang yang tak mampu kena bayar fidyah. Tapi pendapat ni sangat lemah. Kenapa? Bercanggah dengan selepas tu. Cuba kita habiskan. Faman tatawwa'a. Maka siapa yang tatawwa' apa mana? Apa dah? Tatawwa' daripada taat, melakukan ketaatan kepada Allah. Sesiapa yang melakukan ketaatan ataupun khairan, kebaikan, fahuwa khairul lah, maka ia adalah lebih baik lahu, baginya. Apa maksud ni? Ada ulama tafsir mengatakan apa ni? Siapa yang tak mampu tadi, dia kena buat apa? Bayar fidyah kan? Kemudian Allah kata apa? Siapa yang nak melakukan kebaikan, iaitu dia nak bagi fidyah lebih, maka baik baginya. Okey? Lepas tu Allah kata apa? Wa antasumu, dan bahawa kamu berpuasa adalah khairun lakum, lebih, in kuntum ta'lamun, sekiranya kamu ta'lamun, mengetahui. Mengetahui apa ni? Okey. Tengok ayat ni kalau dia terjemah apa? Dan ke atas orang yang apa tadi? Tak mampu puasa kan? Okey. Orang yang tak mampu puasa, dia kena bayar fidyah. Tiba-tiba lepas ni Allah kata apa? Dan sekiranya kamu berpuasa, lebih baik. Nampak tak bercanggah? Tadi kata tak mampu, sekarang puasa lebih baik. Jadi pendapat tu dhaif. Pendapat tu dhaif sebab apa? Bercanggah maksud dia.
kata Syekh Shalih Utsaimin, pendapat yang paling tepat ialah kepada orang yang mampu berpuasa. Yutiqu makna mampu, bukan tak mampu. Tapi peringkat awal dalam hadis sahih daripada Salamah bin Al-Aqwa', dia kata apa? Peringkat awal, Allah tak wajibkan puasa, Allah hanya bagi pilihan. Siapa nak puasa, silakan. Siapa tak puasa, bayar fidyah. Itu ada hadis sahih. Jadi berdasarkan hadis tu, maksud ayat ni selari dengan hadis tu. Apa dia? Ke atas orang yang mampu berpuasa, tapi dia tak puasa, kena bayar fidyah. Dan kalau mereka berpuasa, lebih selari tak maksud dia. Tak bercanggah. Memang betul ada hadis peringkat awal diturunkan kewajiban berpuasa ni, Allah bagi pilihan. Siapa yang nak puasa silakan, siapa tak nak puasa bayar fidyah. Syakban lah. Syakban. Syakban bulan tahun kedua hijrah. Dan ulama kata yang betul-betul Allah wajibkan dan tak ada pilihan selepas tu, iaitu ayat 185 yang kita akan belajar besok insya-Allah. Bolehkah? Tengok bila kita faham ayat Quran, kita rasa tak puasa tu satu bebanan. Tak kan? Saya dengar ceramah daripada Dr. Osman Al-Khamis, seorang ulama daripada Kuwait. Dia kata apa? Ada seorang bukan Muslim lah, dia cerita pada Dr. Osman Al-Khamis. Dia kata apa? Yang non-Muslim ni. Dia kata, saya nak masuk Islam, tapi bila tengok tanggungjawab dalam Islam ni banyak sangat, rasa saya tak mampulah. Kena puasa, kena solat, kena haji, kena umrah, kena keluar zakat, kena tutup aurat. Saya rasa tak mampulah. Kan? Okey, Dr. Osman Al-Khamis jawab apa? Sebenarnya, orang Islam yang kamu kata kena solat berapa waktu? 5, kan? Sebenarnya orang Islam buat lebih pada 5 waktu. Orang Islam buat lagi solat sunat 12 rakaat. Orang Islam buat lagi solat witir. Orang Islam buat lagi solat duha. Makna apa tu? Bukan bebanan. Bahkan Nabi kata apa kepada Bilal? Ya Bilal, arihna bis solah. Wahai Bilal, rehatkan aku dengan solat. Makna bagi orang beriman, apa yang Allah tanggungjawabkan dari segi hukum dan ibadat, satu kerehatan, bukan bebanan. Yang terbebani ialah orang yang tak beriman, orang yang tidak ada cinta kepada Allah. Yang kamu rasa terbeban dengan puasa Ramadan kan? Sebenarnya orang beriman dia buat lebih pada itu lagi. Dia buat puasa 6, dia buat puasa Isnin Khamis, dia buat puasa kan? Pasal zakat kamu rasa terbeban. Orang Islam yang beriman dia buat lebih daripada itu lagi. Dia buat apa? Dia bagi sedekah yang sunat. Dia cari orang fakir miskin. Kenapa? Sebab bagi orang beriman itu adalah satu pekerjaan untuk mereka mendapat gaji yang lumayan dan kekal abadi di akhirat. Dan bagi orang beriman, ibadat satu kerehatan, bukan satu bebanan. Siapa rasa ibadat dalam Islam adalah satu bebanan, makna dia tidak beriman kepada Allah dan dia tidak cinta kepada Allah. Okey. Okey, cukup ah. Ustaz, soalan tadi, bolehkah saya setiap kali membayar fidyah, saya niat fidyah buat ayah dan ibu saya yang supaya dia mendapat pahala. Betul Ustaz, saya tak berniat untuk diri saya. Dia bayar fidyah tapi niat untuk mak bapak dia yang dah meninggal. Bukan niat untuk diri dia. Tak, sekarang dia bayar fidyah tu untuk siapa sebenar? Siapa yang meninggalkan puasa sebenarnya? Kalau mak bapak dia memanglah fidyah, dia kena niat untuk mak bapak dia lah. Bukan untuk dia, sebab yang meninggalkan puasa mak bapak dia. Jadi soalan dia, boleh ke tak? Memang boleh lah. Nabi sebut dalam satu hadis, man lebih kurang maksud dia, man mata wa alaihi as-saum falyasum walijuhu atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maksud dia Nabi kata siapa yang meninggal dan meninggalkan puasa, maka hendaklah wali dia, anak dia ke, tolong berpuasa untuknya. Jadi keluarga dia tu sebaik-baiknya tolong puasa. Puasa yang mak bapak dia tinggal masa dia hidup. Tapi kalau mak bapak dia memang tak mampu berpuasa,
maka dia kena bayar fidyah sahaja, tak perlu ganti puasa. Yang kena ganti ni sekiranya mak bapak dia masih hidup memang mampu berpuasa tapi tak puasa. Ketika itu dia kena ganti puasa mak bapak dia dan juga kena bayar fidyah sekaligus. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanya, macam wasiat ni boleh ditarik balik Ustaz atau dibatalkan kerana pada mulanya berwasiat nak bagi sejumlah wang pada pembangunan masjid tapi tak jadi kerana nak bagi terus semasa hidup. Bolehkah macam tu Ustaz? Boleh, tak ada masalah. Dia wasiat ni dia sah laku bila? Sebab kematian, selagi belum kematian dia belum sah laku. Dan yang kita belajar ayat semalam kan, penerima wasiat boleh tak ubah wasiat tu kepada yang lebih baik? Boleh je. Jadi kalau penerima wasiat pun boleh ubah, pemberi wasiat lagi boleh ubah. Apatah lagi dia nak ubah tu kepada yang lebih baik, boleh, tak ada masalah. Ustaz, satu lagi, seorang bapa sebelum dia meninggal, dia berpesan kepada anak lelaki dan anak perempuannya supaya hartanya dibahagi sama rata. Jadi setelah bapa itu meninggal, maka adakah itu merupakan wasiat yang mesti ditunaikan oleh anak-anak? Tak boleh. Sebab dia wasiat ni kita dah belajar semalam. Wasiat tak boleh kepada pewaris. Jadi soalan tadi, dia wasiat kepada siapa tu? Anak-anak tak boleh. Dia wasiat mesti kepada bukan pewaris yang tak layak terima harta dia. Seperti anak angkat ke, dua pupu dia ke, ataupun kawan dia ke. Tapi kepada pewaris tak boleh diwasiatkan. Okey. Afwan. Wa anti fajazakillah khair. Dia tak faham lagi wasiat dekat kita masyarakat ni terlampau banyak tengok drama Islam wasiat juga. Jadi diorang confuse wasiat tu. Padahal faraid tu yang patutnya dia faham. Dia kadang-kadang bila dia wasiatkan kepada anak-anak, sepatutnya yang terbaik apa dia? Yang terbaik ikut hukum lah, ikut hukum faraid. Tapi kalau dia tak sabar sangat, bagi teruslah. Bagi terus masa hidup. Kalau katalah dia ada 5 anak kan, dan ada 5 biji kereta kan, dan kereta tu harga lebih kurang lah, dia bagi terus. Tak payah wasiat kan. Kalau dia rasa kalau bagi terus tak adil, tunggulah dia mati. Maka kalau ikut faraid mesti adil. Sebab itu adalah yang Allah tetapkan. Soalan, apa hukum ambil sesuatu barang yang kecil yang berada di tempat awam, contohnya pen ataupun spek mata yang berada dalam surau, yang mana barang tersebut bukan hak milik dia dan dia tidak tahu milik siapa, sama ada orang tertinggal ataupun orang wakaf. Tapi dia ambil juga sebab dia suka barang tersebut. Tak boleh. Bila dia ambil bukan hak dia, hukumnya haram. Kalau dia jumpa tepi jalan ke ataupun jumpa di surau ke, itu bukan hak dia, dia tak boleh ambil. Kalau jumpa tengah jalan, dia panggil barang luqatah, barang yang dijumpai. Maka hukum dia apa dia? Kalau barang tu ada nilai, dia kena iklankan dalam Facebook ke selama setahun. Kalau dalam setahun tak ada orang yang tuntut balik barang tu, dia boleh pakai barang tu selepas setahun. Tapi kalau lepas tahun ada orang tuntut, ada bukti, dia kena serah balik. Ada tak ulama beri panduan maksud meninggalkan harta yang cukup kepada pewaris? Rujuk pengajaran ke ayat 7 ayat 1. Pengajaran ke 7 ayat 1. Pandangan ulama yang menunjukkan ibu bapa kena tinggal harta yang cukup. Panduan macam
Tak, sebenarnya tak perlu kita ambil panduan ulama. Sebab Quran dan Sunnah tu dah lengkap. Kan? Ulama ni kerja dia apa dah? Menghuraikan apa yang Allah cakap dalam Quran dan apa yang Nabi sebut dalam hadis. Semalam kita ada belajar ke hadis Sa'ad bin Abi Waqqas. Bila Sa'ad bin Abi Waqqas nak bagi harta semua, Nabi tak bagikan. Dia nak bagi 2/3, Nabi tak benarkan. Nak bagi separuh, Nabi tak benarkan. Bila nak bagi 1/3, itu pun Nabi kata banyak. Kan? Kemudian Nabi bagi itu sebab apa? Sebab apa Nabi tak bagi? Ini bukan panduan ulama, panduan Nabi lah. Apa sebab Nabi tak bagi? Nabi bagi itu pada Sa'ad bin Abi Waqqas, kamu tinggalkan anak kamu dalam keadaan kaya, lebih baik daripada kamu tinggalkan anak kamu miskin dan meminta-minta. Okey. Tapi kes Abu Bakar, dia bagi semua dan Nabi tak tegur pun. Kenapa? Situasi dua tu berbeza. Abu Bakar mungkin anak dia semua dah besar dan semua dah ada pekerjaan masing-masing. Dia tak berkata pada Abu Bakar. Dan Abu Bakar pula, tawakal dia terlalu tinggi. Dia tak ada masalah. Kalau dia bagi semua pun, mungkin besok datang lagi keuntungan yang mungkin lebih besar kan. Jadi dua situasi yang berbeza. Tengok. Kalau kita anak masih kecil, ramah pula. Patut kita pun harta tak banyak, janganlah bagi semua. Tapi kalau kita dah tua, anak semua dah berkahwin dan ada kerja sendiri, tak bergantung pada kita, harta kita pula banyak, kita pun dah tua, nak bagi 2/3 pun bagilah. Tak ada masalah lah. Yang Abu Bakar bagi tu kehibah lah. Kehibah lah. Tapi hibah yang paling baik lah, sebab hibah dia ialah untuk fi sabilillah, untuk menegakkan agama Allah. Dari segi pelaksanaan, jika tiada waris, harta pusaka akan masuk dalam akta perubatan dan proses pencairan akan menjadi panjang dan kos yang tinggi, lebih jika masuk mahkamah tinggi dan memerlukan surety bond. Jika ada wasiat, proses akan jadi cepat. Ada soalan ni? Adakah benar hibah jika tidak ada dalam pemberian contohnya anak pertama dapat kereta tapi anak kedua tak dapat kereta, selepas si ayah mati hibah itu jadi terbatal? Tak, dia bila bapa bagi masa hidup, dia kewajipan dalam Islam bapa kena boleh bagi. Itu hak bapa nak bagi pada siapa. Tapi kewajipan bapa juga kena berlaku adil kepada semua anak. Kalau anak ni dapat kereta, yang lain pun kena dapat kereta ataupun yang senilai dengan kereta tu. Bila dia bagi tak adil, bapa berdosa. Tapi hibah tu kekal lah. Hibah tu kekal lah. Dan bapa tu yang berdosa sebab tidak berlaku adil. Ini soalan. Dalam surah Al-Ma'idah ayat 27 yang Ustaz rujuk tadi, Allah hanya akan terima korban daripada orang yang bertakwa. Adakah ini juga bermaksud semua amal kebaikan hanya akan diterima oleh Allah sekiranya kita bertakwa? Kalau ikut ayat itu, Allah guna perkataan apa? Innama. Dan berapa kali kita jumpakan innama? Apa makna innama? Hanyalah. Sesungguhnya hanyalah Allah akan terima amalan daripada orang bertakwa. Jadi kalau innama makna selain pada bertakwa Allah tak terima. Okey, kita balik pada makna takwa. Takwa apa dia? Dia buat apa yang Allah suruh dan tinggal apa yang Allah larang. Tapi kadang-kadang dia buat dosa. Itu bukan masalah. Yang tak bertakwa ni ialah dia sombong, dia tak ikut ajaran agama, bila buat dosa dia tak bertaubat, itu tidak ada takwa. Tapi orang tu sentiasa jaga perintah Allah, kadang-kadang tersasar kan. Kadang-kadang dia buat dosa tapi dia terus bertaubat, dia tetap orang bertakwa. Sebab Allah sebut dalam surah apa ni? Surah Ali Imran ayat 133. Apa ciri-ciri orang bertakwa? Pertama, yunfiquna fis sarai wad dara. Dia infakkan harta ketika senang dan susah. Satu. Yang kedua, tahan marah. Yang ketiga, wal afina anin nas. Suka memaafkan orang. Yang keempat apa dia? Dia buat dosa besar. Makna orang bertakwa bukan mesti tak buat dosa. Bahkan dia buat juga dosa besar. Cuma orang bertakwa bila buat dosa besar, apa dia buat? Terus bertaubat dan dia tak
tak kekal dalam dosa. Jadi buat dosa bukan makna kita tak bertakwa. Bertakwa, buat dosa, terus bertaubat. Wallahu a'lam. Bagaimana nak tingkatkan rasa cinta yang tinggi kepada Allah seperti cinta orang-orang soleh terdahulu? Kita nak cinta macam orang soleh dahulu, kan? Okey, soalan dia, orang soleh dahulu macam mana dia cinta pada Allah? Kata Umar bin Abdul Aziz, sesuatu umat itu tidak akan baik melainkan mengikut apa yang menjadikan orang dahulu baik. Mana kalau orang dahulu baik sebab Al-Quran, maka orang yang kemudian pun tak mungkin jadi baik melainkan dengan Al-Quran juga. Jadi sebelum turun Al-Quran, masyarakat Arab Mekah dia cintakan dunia, cintakan nafsu, cintakan harta. Tapi akhirnya dengan berpandukan Al-Quran, mereka bertukar cinta mereka. Daripada cintakan dunia, cintakan nafsu kepada cinta Allah. Sebab tu mereka bila cinta Allah, mereka sanggup buat apa saja. Contoh yang paling nyata ialah contohnya Mus'ab bin Umair. Sebelum dia masuk Islam, dia pemuda yang kaya dan mewah. Pakaiannya, kasutnya, minyak wanginya semua mahal. Tapi bila dia masuk Islam, Quran masuk dalam hatinya, dia kena Allah, dia letak cinta Allah nombor satu. Bila cinta Allah nombor satu, semua dunia dia tinggal. Sehingga kan dia pakai pakaian pun pakaian yang lusuh, compang-camping, berbeza dengan masa dia sebelum Islam. Sehingga bila Nabi tengok rupa dia ketika Islam, Nabi menangis. Nabi kata apa? Islam dan iman telah mengubah kehidupan kamu. Makna apa? Diubah oleh siapa? Quran. Jadi kalau betul-betul kita nak cinta Allah, tidak ada lain. Tidak ada jalan pintas. Tadaburlah ayat Allah satu persatu. Lagi kita tadabbur, lagi kita kenal Allah, lagi kita cinta Allah, lagi kita cinta akhirat. Sebab itulah saya ulang berapa kali, bila kita baca Al-Quran dan kita faham, kita rasa, ya Allah, kenapa aku nak kejar dunia yang sia-sia, sedangkan pemilik dunia lagi hebat, kekal abadi. Kenapa aku kejar benda yang sia-sia, yang membuang masa dan menjahanamkan aku, dan aku tinggal benda yang, ataupun Tuhan yang jauh lebih hebat daripada benda yang aku kejar. Macam mana kita akan timbul rasa itu? Bila kita tadabbur Al-Quran satu persatu. Jadi Quran akan meletakkan nilai dunia tu terlalu hina kepada orang yang beriman. Dan nilai akhirat adalah terlalu besar dan hebat bagi orang yang beriman. Wallahu a'lam. Patutkah seorang isteri menulis wasiat bagi harta sekretariat? Sebab jika setelah dia meninggal, takut harta itu beralih kepada isteri baru. Sedangkan ini boleh diberi kepada anak-anaknya jika dia menulis wasiat. Minta komen Ustaz. Isteri, harta isteri lah. Harta sepencarian. Tak. Dia nampak macam cantik lah nak bagi pada anak. Tapi yang tak cantik apa dia? Supaya harta tu tak pergi pada isteri kedua, kan? Dia kenapa kita tak nak bagi? Kenapa? Kalau Allah dah takdirkan itu rezeki dia, biarkanlah. Sebab harta ni sebenar bukan hak kita pun. Hak Allah. Allah bagi kita pinjam, dan bila kita sampai satu masa, kita serah amanah itu kepada orang yang selepas kita lah. Siapa yang dapat bukan urusan kita. Urusan kita lepas tu apa dia? Bukan nak pastikan siapa dapat harta kita, tak. Nak pastikan kita selamat tak dalam kubur. Kita selamatkan daripada masyarakat. Itu yang paling besar dalam hidup kita. Siapa yang nak dapat harta kita, bagi saya lah. Lantaklah. Allah pandailah uruskan. Sebab itulah, bila kita serah pada Allah, semua akan jadi baik. Bila kita mati, serah pada Allah, harta tu akan jadi apa? Harta faraid. Bila dibahagi ikut kehendak Allah, kenapa kita nak dengki kalau katalah yang isteri yang kedua tu, dia ada hak mengikut hukum Allah. Kenapa kita nak dengki? Bukan dia pandai-pandai buat hukum. Itu daripada hukum Allah. Jadi kadang-kadang kita lupa, reda dengan hukum Allah adalah lebih mahal daripada harta kita yang kita sayang tu. Wallahu a'lam.
Tak dapat dah. Dia dapat ni bila suami yang meninggal. Kerana dia meninggal, lelaki dia kahwin lain, tak ada hak. Tak ada. Tak ada. Okey, ada lagi soalan? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Pertanyaan, adakah salah satu kaedah untuk kita berdoa apa yang kita hajat kepada Tuhan ialah dengan menghatamkan Al-Quran? Kita baca Al-Quran daripada Al-Baqarah sampai surah An-Nas, siap dengan tadabbur, tak kira berapa lama, 30 hari. Bila khatam saja kita berdoa kepada Tuhan apa yang kita nak hasil daripada khatam tu. Jadi soalannya? Itulah soalannya, boleh ke tak? Mana kita khatam, lepas tu kita baca doa. Boleh? Kita berdoa. Ha? Kita berdoa. Tak, doa. Allah kata, ud'uni astajib lakum. Doalah pada aku akan makbulkan. Bila? Allah tak sebut. Jadi nak doa ketika mula nak baca Quran boleh, ketika tengah-tengah baca Quran boleh, ketika khatam pun boleh. Cuma jangan jadikan, jangan kita yakin baca doa khusus lepas khatam ada kelebihan. Tak ada dalil. Tak ada dalil. Yang terbaik apa dia? Yang terbaik bukan doa selepas khatam. Tak. Yang terbaik dan yang wajib ialah setiap kali tadabbur amalkan terus walaupun tak khatam. Itu yang terbaik. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam. Seorang ibu hamil, doktor kata kandungan tak ada masalah, boleh puasa, tapi dia tetap tak mau puasa. Bila tanya kenapa, dia jawab dia risaukan kandungannya. Dia mengandung. Doktor kata tak ada masalah, boleh puasa. Tapi dia nak Dia nak suka sebab dia takut okey. Maknanya dia lebih pandai daripada doktor lah. Kenapa jumpa doktor? Tak payah jumpa doktor lah. Jumpa ustaz. Dia kalau dah jumpa doktor, mana serah pada doktor lah. Kalau kita tak percaya pada doktor, jangan pergi awal-awal. Betul tak? Wallahualam. Si ayah mati, ada anak lelaki dan perempuan, tetapi si ayah ada anak dari isteri lain, tetapi isteri tersebut diceraikan. Adakah si anak yang diceraikan itu dapat juga faraid? Itu soalan tu kena tanya apa ni? Bahagian faraid lah, di Jabatan Agama ke. Itu dia akan bagi tahu detail lah. Soalan detail macam tu saya pun tak boleh bagi jawapan. Ustaz, jika ada rezeki anak-anak yang minat dalam pengajian Al-Quran, sekolah ataupun institusi pengajian tinggi manakah yang elok dalam pengalaman Ustaz untuk mak ayah boleh lorongkan? Tak, kalau ikut pengalaman saya, bukan semua yang ikut yang saya belajar menjadi. Kadang-kadang yang tak ikut cara saya pun menjadi pula, kan? Jadi dia sebenarnya banyak defend kepada mak bapak dan defend kepada anak tu sendirilah. Saya belajar sekolah Mahat Muhammadi. Kemudian lepas tu saya pergi ke Mesir sekejap, 2 bulan, 3 bulan. Lepas tu saya belajar di Ummul Qura, kan? Tapi ada juga orang yang ikut cara saya tapi tak jadi macam saya. Dan ada juga yang tak ikut cara saya, lebih baik pada saya. Jadi yang penting pada kita belajar Quran dan Sunnah di mana-mana sahaja. Kadang-kadang kita boleh belajar tu bukan semestinya di universiti. Kadang-kadang orang hebat tu bukan belajar di universiti, dia belajar di rumah orang ataupun dengan syekh ataupun di masjid, kan? Ulama-ulama hebat dulu bukan sebab belajar di universiti, tapi belajar dengan orang yang hebat. Di mana? Kadang-kadang di rumah, kadang-kadang di masjid. Tengok Ghulamud Dakwah, kan? Ghulamud Dakwah, kisah budak tu. Hebat tak dia? Hebat. Di mana dia belajar? Dengan seorang rahib di tepi jalan je. Ada universiti? Tak ada. Ada sekolah? Tak ada. Berapa ramai belajar? Seorang je. Guru pun seorang, tapi melahirkan Ghulamud Dakwah. Jadi yang penting, silibus apa yang kita belajar? Quran dan hadis. Yang kedua, guru tu adalah guru mursyid. Tak penting sekolah ke, mak tafiz ke, universiti, tak penting. Wallahualam. Ustaz, saya ada anak angkat lelaki dan telah disusukan
sekarang saya nak ambil anak angkat perempuan tapi tak mampu nak menyusukan lagi. Macam mana nak jadikan anak angkat perempuan itu sebagai anak sesuai dan menjadi mahram pada suami dan anak angkat lelaki saya? Okey, pertama, tidak ada istilah anak angkat dalam Islam. Tidak ada istilah anak angkat. Kemudian dia kata anak angkat tapi dah disusukan. Tak, dia bukan anak angkat, anak sesuan. Jangan sebut anak angkat, itu anak sesuan. Okey. Kemudian itu lelaki kan, dia nak pula anak perempuan. Ambil anak perempuan tapi dia tak mampu menyusukan. Jadi soalan dia bagaimana nak jadikan anak, kononnya anak angkat perempuan ni mahram kepada anak angkat, anak sesuan yang lelaki tu. Kan? Kalau tanya saya lah, tak payah ambil lah. Tak payah ambil. Sebab apa? Kalau dah ambil itu, dia bukan anak kita dan bukan anak sesuan kita. Jadi dia bukan mahram. Bila bukan mahram, akan berlakulah dosa. Tama-tama kalau duduk satu rumah. Kan? Nak jaga aurat tu bukan senang. Bukan senang nak jaga aurat. Kalau duduk rumah lain, bukan anak kita lah. Bukan anak angkat lah. Kan? Jadi kalau tanya saya, jangan ambil lah. Jangan cari penyakit. Sebab kalau kita dah bawa anak orang lain duduk dalam rumah kita, yang paling susah ialah nak jaga aurat dan pergaulan. Sebab itu 24 jam kan. Dan bila aurat tak dijaga, mana dosa akan berlaku 24 jam. Jadi nasihat saya, kalau tak ada anak, dah ada anak sesuan cukuplah. Kalau nak perempuan pula, kahwinkan yang anak sesuan, dapat menentu. Jadilah mahram dia. Wallahu a'lam. Betulkan soalan macam tu? Kalau anak OKU meninggal, ibu bapa wajib qada puasa anak istimewa. Dia OKU ni banyak jenis. Kalau setakat cacat anggota badan tapi akal dia waras, maka dia wajib puasa, wajib solat, wajib tutup aurat. Kan? Tapi kalau OKU akal dia tak berapa waras, maka tak wajib puasa. Bila dia mati tak perlu ganti. Wallahu a'lam. Dah. Apa hukum pernikahan di mana pengantin lelaki adalah anak angkat dan nama dia berbintang kepada bapa angkat? Hukum pernikahan. Hukum pernikahan, dia tengok dia masa dia akad tu, dia bingkan siapa dan siapa wali dia. Kalau wali dia bapa angkat, nikah tu tak sah. Sebab bapa angkat tak boleh jadi wali. Kan? Jadi kena tengok siapa jadi wali dia kan. Kemudian bin bapa angkat tu pun sebenarnya salah, haram dalam Islam. Dia kena tukar nama tu. Sebab bila bin kepada bapa angkat, maknanya kita dah menukar hukum Allah. Kita menukar hukum Allah dan berlaku macam penipuan. Orang semua faham dia anak kita, sebenarnya dia bukan anak kita. Kemudian satu lagi, bila kita ambil anak dan binkan kita, sedangkan dia ada bapa yang sebenar, kita dah mengambil hak bapa tu. Dan juga kita akan mengecikkan hati bapa tu kan. Cuba bayangkan anak kita tapi tiba-tiba bin bukan kita kan. Perasaan bapa tu. Wallahu a'lam. Dah? Dah, okey. Cukup setakat ni, kita jumpa lagi malam besok. Mungkin malam besok kelas terakhir lah. Kan? Sebab start hari Sabtu ni PKPD. D ke B? D lah. D lah. D. PKPD kan. Mungkin pergerakan lagi ketat dan kemungkinan kelas kita tak boleh diadakan. Jadi kalau tak boleh diadakan, malam besok ialah kelas yang terakhir lah, insya-Allah. Ustaz, pada rumah Ustaz boleh tak? Ustaz boleh. Pada rumah Ustaz sendiri. Tapi masalah kita
Satu, saya pakai whiteboard. Rumah saya whiteboard tak ada, cermin adalah. Siang boleh? Dah lama kita tak ada kelas Ustaz. Kalau siang Dalam 10 jam betul. Tak, kalau siang. Okey, kalau buat siang macam mana? Ada yang kata bekerja, sekarang bekerja daripada rumah kan? Okey, macam ni. Okey, kita tengok Kalau tak boleh juga buat malam, alternatif kedua kita akan buat siang. Kalau tak boleh juga siang, innallaha ma'as sabirin. Ya. Kalau siang macam biasalah pukul 10.30 pagi. Okey. Apa-apa tengok perkembangan kita akan maklumkan besok insya-Allah. Okey, kita tutup dengan baca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران.